proses. Polis menyita tanah di 111 lokasi selain 7 bangunan dan 1,109 kereta termasuk kenderaan mewah milik geng Raja Dadah Malaysia sepanjang tahun lalu. Ia sebahagian daripada harta dan aset milik mereka yang keseluruhannya berjumlah RM532,797.54 disita polis dan dianggap sebagai jumlah sitaan terbesar dalam sejarah. Kejayaan itu diraih susulan kesungguhan polis menggempur dan menahan ribuan dalang sindiket dadah membabitkan 4,884 kes sepanjang tahun 2020. Namun di sebalik kejayaan itu, polis mengakui kesukaran mensabitkan Raja Dadah atau El Capo Malaysia dengan hukuman gantung sampai mati susulan tiada bahan bukti bersama suspek ketika diberkas. Difahamkan Kingpin Dadah itu berperanan sebagai ketua yang mengkoordinasikan sesuatu sindiket menyebabkan mereka sukar dibuktikan bersalah di mahkamah, manakala semua aktiviti haram itu pula digerakkan ahli sindiketnya yang lain. Ada antara mereka berselindung di sebalik gelaran kenamaan dan menjalankan aktiviti halal sebagai ahli perniagaan bertujuan mengaburi mata pihak berkuasa serta masyarakat sekeliling, sedangkan kekayaan luar biasa itu dikumpul hasil aktiviti penyeludupan dan pengedaran dadah di dalam serta luar negara sehingga ada yang memiliki premis memproses dadah sendiri. Taktik licik itu didedahkan Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Bukit Aman, Datuk Razarudin Hussein ketika diwawancara eksklusif wartawan Harian Metro baru-baru ini. Beliau berkata kebanyakan kingpin ini terlepas dan tidak dapat dituduh mengikut Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952 yang memperuntukkan hukuman gantung sampai mati kerana tidak memiliki dadah. Ini dalam saya pada saya lah. Saya kena adil. Walaupun kita ada maklumat, sedikit maklumat mendedahkan perkara-perkara VVIP ni lah, Datuk Seri apa semua ni. Saya perlu adil. Adakah dia tak anaya disebabkan nama dia timbul ke atau dia kenal ke? Kita kena tengoklah, adakah dia kingpin ke? Itu kita masih dalam siasatan kita. Masih dalam siasatan. Dan untuk makluman, tahun 2020 kita telah menangkap 3 orang Datuk. Jadi siasatan kita, kalau kata siasatan kita ini, kita mesti membuat satu siasatan yang adil. Pasal kita nak menyekat orang, nak tahan orang, nak tangkap orang. Kalau siasatan kita tidak adil, kita nampak lebih dikecam. Selalu kingpin atau sedikit ini memang tak ada hubung kait. Ada juga kenalan, ada juga dalam siasatan kita luar negara punya pengedar atau kita gelar dia sebagai kingpin, ada. Itu dalam siasatan kita. Saya pun tak nak bagi tahu negara mana. Cuma kebanyakan kingpin ini kita tak dapat nak tuduh di bawah Seksyen 39B disebabkan kingpin ini dia tidak memegang apa-apa dadah. Dia lebih menjadi koordinator. Dia lebih duduk di rumah ataupun duduk bersama kawan-kawan, seolah-olah mereka ini langsung tidak terlibat. Walau bagaimanapun daripada risikan tangkapan ini baru timbul kingpin, yang itu yang kita akan ambil tindakan di bawah LLPK. Cuma yang baiknya apabila timbul saja nama kingpin, semua harta-harta dia kita akan seize dulu. Kita akan sita dulu sehinggalah kita mendapat arahan untuk dilucut hakkan. Apa yang kita lihat juga di dalam narkotik ini atau JSJN ini, sumber yang untuk dikultivate, sumber untuk menjadi mata dan telinga kita ini susah untuk kita perolehi. Yang pertama sekali, ganjaran yang kita bagi mungkin kurang. Dengan dia bekerja dengan sedikit, mungkin lebih. Jadi untuk kita cultivate orang yang lebih rapat dengan sindiket-sindiket ini memang kurang. Walaupun semangat undang-undang itu sendiri, di bawah akta induk dia, di bawah akta dadah berbahaya, di bawah Seksyen 42 dalam kurungan 2, Ketua Polis Negara boleh memberi wang hadiah kepada mana-mana orang yang ada kaitan dengan tertangkapnya sindiket-sindiket ini atau tumpaskan sindiket-sindiket ini. Dan di bawah Seksyen 61 pelucut hakkan harta, akta pelucutkan harta ini, dia juga ada mention bahawa Ketua Polis Negara boleh memberi wang hadiah
Wang hadiah ni diambil daripada hasil pelucut hakkan harta. Jabatan ini dia yang paling kuat sekali adalah bahagian operasi dia. Bahagian operasi bila kita perkukuhkan bahagian operasi, barulah segala yang bawah ini, bahagian yang lain ini bergerak. Contohnya siasatan akan bergerak. Dia akan membuka kertas siasatan untuk menyiasat sama ada di bawah seksyen, selalunya kalau di pihak operasi ni buat di bawah seksyen 39B lah, dengan dadah yang banyak dirampas. Daripada siasatan ini juga barulah masuk pelucut hakkan harta. Kena buka lagi satu kertas siasatan dan merampas semua harta-harta pengedar-pengedar kingpin ini untuk menentukan bahawa kingpin ini lumpuh dan harta-harta yang hasil daripada dadah ini dapat dirampas. Kemudian daripada situ juga langkah-langkah pencegahan khas ini yang mana tidak boleh dituduh di mahkamah, inilah tindakan-tindakan terakhir lagi yang kita buat. Dalam langkah-langkah pencegahan khas ini juga, bagi orang-orang yang, bagi suspek-suspek yang ditangkap, kita akan meletakkan senarai syak immigration juga kepada suspek-suspek yang ditangkap ini, supaya beliau ini bukan hak dia untuk membuat pasport untuk keluar negara. Kita sekat ke arah itu. Ke arah itu juga kita sekat. Bagi tangkapan warga negara asing, kita akan buat persona non grata. Persona non grata ni maksudnya kalau dia dah habis, dia dah kena di sini dan dia balik, katalah dia kena 39 A1 atau 12.2 ke, kita ambil dia sebagai persona non grata. Dia tak boleh masuk sini kalau dia ni dalam kumpulan-kumpulan yang kita cakap kingpin. Terdapat juga maklumat-maklumat daripada luar yang kita letakkan juga, suspek-suspek yang di luar yang kita tahu, yang dimaklumkan oleh pihak Australia ke, Indonesia ke, Korea Selatan, kita letakkan di bawah persona non grata. Jadi di sini saya nak cakap bahawa bermulanya yang lain itu disebabkan operasi. Operasi ini perlu dikukuhkan di peringkat Bukit Aman, kontijen dan di daerah. Buat masa ini, keanggotaan yang kita ada ini adalah sejumlah dalam 5,920 atau 5,930. Dia turun naik lah bilangan yang ada. Cuma 4% saja daripada keseluruhan PDRM. Walau bagaimanapun, tangkapan-tangkapan yang kita buat adalah satu tangkapan-tangkapan yang kita boleh mencerminkan bahawa walaupun 5,000 orang ini masih kita buat sedaya upaya yang kita boleh. Tetapi kalaulah tambahan lagi oleh pihak kerajaan, tambahan keperluan kita lebih kurang dalam 15,000 lebih. Kalau ada tambahan sedikit pun dalam 2,000, 3,000, kita rasa kita boleh menentukan bahawa JSJN ini lagi nampak relevan, dan untuk kita menyekat penawaran dadah kemasukan dia ke sini lebih saya ingat lebih baiklah, lebih baik, pencapaian itu akan lebih baik.